wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab Atraful Ahadis. Malam ini di muka surat 27. Ya, hadis yang di bawah sekali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum umuda ahmara min qibalil masyriqi fi syahri Ramadan, fadakhiru ta'ama sunanikum fa innaha sunnatun ju'." Rawahu Tabarani. Apabila kamu melihat di tepi langit akan suatu yang seumpama tiang yang merah dalam bulan Ramadan, hendaklah kamu sediakan makan anggaran setahun. Kerana demikian itu alamat kemarau. Maksudnya buat menyedapkan hati yang demikian itu, menghilangkan kita punya tawakal. Maksudnya buat menyedapkan hati kita yang demikian, tak menghilangkan kita punya tawakal. Maksud dalam hadis ini hadis dhaif. Hadis dhaif boleh kita buat cerita, dan ambil pengajaran. Kalau kisah-kisah boleh dengan hadis dhaif. Kisah-kisah Nabi, kisah Bani Israel, kisah cerita-cerita alam barzakh. Kalau hadis itu dhaif, boleh kita riwayatkan. Kalau kita nak berhujah, mesti hadis sahih dan hadis hasan. Itu berhujah. Untuk menetapkan suatu yang wajib, tak boleh menggunakan hadis yang dhaif. Untuk membatalkan ijab qabul ataupun jual beli, tak boleh guna hadis yang dhaif. Itu maksud hujah. Hadis dhaif untuk amalan boleh. Kita dengar kelebihan bersugi, kelebihan pakai rida, kelebihan pakai serbang, contoh. Tapi dia kata hadis itu dhaif, boleh amal. Apa yang ada dalam itu boleh kita amalkan. Baik. Dalam hadis ini dia kata, kalau kita tahu sesuatu kejadian yang tidak baik akan berlaku pada kebiasaan, akan berlaku tu benda gaib. Kena ingat, la ya'lamul ghaiba illallah. Tak tahu yang gaib dengan melainkan Allah. Benda yang gaib, benda yang kita tak dapat capai dengan panca indera. Kita nak tengok tak nampak, kita nak pegang tak boleh, kita hidu tak bau. Itu panggil benda gaib. Contoh malaikat. Malaikat kita tengok nampak. Kalau kita pegang, boleh tak? Tak boleh. Kita hidu bau tak? Tak ada tak? Di mana kita tahu ada? Bila pegang tak boleh, tengok tak nampak, hidu tak bau, maknanya panca indera tak dapat. Dia panggil benda gaib. Dan mana tahu ada? Situ persoalan nak suruh rumah. Benda gaib ini kita tahu ada kerana diberitahu oleh nas. Nas tu apa? Quran dan hadis. Nampak? Ma la yahtamilu ta'wil, perkara yang tak boleh kita nak edah, nak spin, tak boleh dah. Al-Quran sebut jelas, dalam hadis terang khabar, tak boleh spin, maknanya tak boleh tahwil, tak boleh spin, tak boleh pusing. Jadi barulah kita boleh kata malaikat tu ada. Alam barzakh, kita pergi kubur, kita bau, kita berhidu, tak bau malaikat muka nakir. Kita tengok tak nampak, bubuh dengan magnet ke apa, tak jadi apa. Tapi ada tak muka nakir? Ada. Mana tahu? Quran, hadis. Fahamlah tu. Jadi begitulah apa yang akan berlaku. Pagi ni panas, petang sekarang hujan, tak tahu lagi. Yang tahu siapa? Allah. Tapi boleh tak kita kata nak hujan? Petang sekarang hujan. Boleh tak kata gitu? Sebab apa boleh? Ni panas
Ke muteka. Teka tak lain. Boleh kata benda yang belum berlaku dengan korenah, dengan tanda. Faham lagi? Jadi bila awang mendung nampak pokok ari, tak ada pokok ari. Ni ada guna dayak pokok ari. Tahu tak benda pokok ari? Tak je dengar. Pokok ari ni gelap bahagian kaki langit. Nampak gelap bahagian sini mana? Alik tu gelap. Pokok ari hujang. Jadi baru boleh kita kata kat gi nak hujang. Dak hujang lagi, biar ada tanda. Jadi adakah dia kata tahu yang gaib? Tak. Siapa yang dakwa tahu yang gaib, orang itu dusta. Kalau kita bawa kereta bunyi kerok dalam enjin, nak bunuh ke nak kau molek? Jadi komen kata tak boleh tak apa dah ni kalau KL ni. Kalau Bukit Bayung tak apa kata. Kalau KL berasa ke tak siapa dah. Janganlah kita kata komen tu dakwa tahu yang gaib. Sebab dia berkata tu ikut alamat, ikut korena. Kalau bunyi gini dia nak cabut. Jadi bila kita tengok suatu-satu kejadian, contoh orang dulu dia tengok bintang. Bintang ni bintang Suraya, bintang jauh. Bintang jauh cerah dia. Kalau tutup gelap bermakna nak turun air. Jadi tak ada bintang Suraya nak hujan. Tidak salah. Yang salah yang Nabi larang kita dihujankan oleh bintang ini atau bintang itu. Itu dilarang syarak. Okey. Jadi bila kita kata ni kalau panas gini kat gi nak jadi buah durian kat gi banyak ke luruh bunga. Panas contoh dibolehkan, maka kita bersiap. Kalau tengok keadaan gini padi kat gi dak dalam buting bahan di kemarau dulu, maka kita bersiap makanan. Hukumnya harus tidak menafikan tawakal. Tu nak kabul hadis ni. Mudah-mudah ni kita tak tengok pokok padi, kita tak tengok pokok durian, tak tengok pokok apa. Kita tengok dalam keadaan ekonomi sekarang, barang kau naik minyak tak turun-turun pelawak semua. Faham lagi? Pasal benda kau naik. Maka kita pun kawan-kawan jangan belanja banyak ngak, joli ngak, simpan pitih attack. Pasal barang kau mahal semua ni. Semua tu tidak menafikan tawakal. Apa tawakal? Penyerahan diri bulat-bulat kepada Allah. Apa makna bulat? Dengan berusaha. Usaha itu kita tidak berpegang sedikit pun dengannya. Yang menjayakan usaha hanyalah Allah. Itu panggil tawakal. Jadi siapa simpan duit 1,000 untuk makan bulan depan, orang tak panggil tidak tawakal. Bukan tawakal ada piti 1,000 belanja perhabis, ada makanan habis perhabis, tawakal. Itu bukan konsep tawakal. Tawakal pun boleh lagi tu. Tapi kalau orang simpan makanan, orang tak panggil tidak tawakal. Hadis yang seterusnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum janazatan fa in lam yakun masyiya ma'aha falyakum hatta yukhallifaha atau tukhallifahu atau tud'a min kiba min qabli an tukhallifahu." Rawahul Bukhari. Tak pernah nampak bagi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Apabila melihat seorang kamu akan jenazah, hendaklah ia iringkan, tidak pun hendaklah dia berdiri sehingga lepas jenazah itu, atau sehingga dikuburkan dan akan jenazah. Maksudnya memuliakan. Baik, kalau kita tengok jenazah, kita ikut. Kalau kita tak mau ikut, kita berdiri. Nampak lagi? Yang pertama, yang paling afdal, yang sangat muakkad, kalau tengok ada jenazah, kita ikut. Ikut gimana? Dua tempat. Biasanya jenazah kalau orang bawa, dua tempat. Sama ada pergi ke masjid untuk disemayangkan, atau dibawa ke kubur untuk ditanam. Kalau kita ikut tu, dia pergi ke masjid, kita semayang. Kalau dah bawa pergi ke kubur, kita ikut. Dua-dua ni sama dapat pahala belaka. Siapa yang pergi tengok orang mati, dia pun semayang. Tak pergi kubur, semayang saja, dia dapat besar gunung Uhud pahala. Siapa yang pergi ikut pula sampai ke kubur, sampai tanam habis baru dia balik, dia dapat sutil lagi gunung Uhud.
pahalanya. Gunung Uhud satu gunung di Madinah, lebarnya 7.5 kilometer. Lebar 7.5 kilometer. Bukit Besar lebarnya 1 kilometer, 1.2. Okey. Ni 7.5. Lebih kurang 5 utir Bukit Besar. Satu pahala. Pahala mana? Pahala semayang orang mati tu. Bukan semayang Zuhur, semayang jenazah. Nabi kata man syahidal janazata hatta shalla 'alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang ditengok jenazah sehingga dia semayangkan atas jenazah itu, maka dia dapat pahala 1 qirat. Wa man syahidaha, ada riwayat wa man tabi'aha, siapa yang mengikutnya pula akan jenazah hatta tudfana, sampai ditanam akan jenazah itu, falahu qiratani, maka dia dapat 2 qirat. Sahabat mula-mula dengar qirat bingung habis dak erti. Lalu seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kam qirat, banyak mana qirat tu? Yang Nabi kata kalau semayang 1 qirat, kalau ikut pula siapa ditanam 1 qirat, jadi dapat 2 qirat. 1 qirat tu banyak mana? Tengok sahabat lah tahu. Kita tak payah ngaji tahu belaka. Faham tak lagi? Sahabat Nabi sama-sama. Sahabat Nabi tak ada orang Melayu. Semua sahabat Nabi cakap Arab. Mata Arab, hidung Arab. Nampak tak? Tak ada cakap Terengganu, cakap kalau orang ada. Cakap Arab dah tu, tak faham makna qirat. Ya Rasulullah, kam qirat? 1 qirat tu banyak mana tak? Bukan orang ni guna. Nabi kata qiratun mislu Uhudin. 1 qirat sesama dengan gunung Uhud. Ada riwayat yang lain qiratun mislu jabalin azim. 1 qirat sebesar gunung yang besar. Nampak? Jadi kalau kita tengok jenazah, tengah-tengah minum air bawa lalu jenazah, kalau ada kesempatan ikut. Faham lagi? Bila kita ikut, ada 2 pilihan. Yang pertama, kita ikut siapa dia semayang, lepas semayang ikut lagi atau siapa ke kubur, habis tanah baca doa baru kita balik. Qiratan 2 qirat. 2 bukit gunung Uhud pahalanya. Gunung-gunung Uhud ni lah yang akan letak atas timbangan kita lagi. Dah belah kiri letak hak tu. Apa ingat tengok punggung kau puan banyak dosa kan. Tengok pusat jelek, tengok kopek catok patah, banyak kan dosa. Tak tu belah kiri. Belah kanan ni nak kena banyak ni. Gunung-gunung Uhud. Kita ada kerja ikut sampai ke semayang saja dah. Orang lain atau kubur. Habis semayang kita turun. Kan agak gitu dia ada hak. Dia ada kerjaan, pergi semayang saja. Tak juga, tak boleh pasal kalau kita bangun ada orang mari lagi jari kita tak jumpa. Kita janji dengan orang. Maka berdiri. Berdiri memuliakan orang yang mati. Apakah hukum kata Imam Nawawi kalau tengok orang mati lalu diusung? Bangun tu bukan wajib, sunat. Siapa tak bangun tidak berdosa. Faham? Bangun hormat sunat. Apa makna sunat? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarihu. Siapa buat dapat pahala, siapa tak buat tidak berdosa. Jadi siapa yang bangun kerana tengok jenazah lalu dia berdiri, dapat pahala. Siapa yang duduk tak bangun tak berdosa pun. Faham lagi? Lebih-lebih lagi jenazah orang soleh, kata ulama lah. Sebab jenazah orang beriman ni walaupun tidak soleh, tapi dia orang mukmin, dia istimewa. Faham lagi? Dia istimewa. Setiap roh orang beriman bila dicabut daripada jasadnya akan dibawa bergaruk. Bawa bergaruk. Kita duduk tengok orang bergaruk mutuk laut baru ni kan, bawa daerah Palestin. Bergaruk belum tu bawa Maulidur Rasul. Betul tak? Kita kaki bergaruk kok. Dalam kitab Sahih Ibn Hibban, kita akan diaruk roh kita. Siapa yang bawa? Malaikat.
Sebab tu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dalam agama lain. Nauzubillah. Mati dalam Yahudi jeng. Mati dalam Kristian balik awak. Nah, jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Siapa yang mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan beriman, Nabi kata datanglah malakul maut ambil nyawanya dengan baik, lalu diserahkan kepada malaikat yang datang untuk berarok. Ambil daripada malakul maut, buat berarok. Berarok buat gimana? Buat naik atas langit. Nampak? Nabi naik roh dan jasad malam Isra' Mi'raj. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang membawa Nabi Muhammad roh dan jasad pada waktu malam. Kita bawa roh saja. Kita tak ada mukjizat, roh saja naik. Nabi mukjizat roh dan jasad lebih pada 7 lapis langit. Faham lagi? Kita kaki naik juga tapi roh. Dan sebelum dibawa naik, diberi pakaian dan haruman daripada syurga. Dak pada body shop lagi. Sedap pada polo lagi. Kita bau polo Ferrari apa tu dak. Paris Hilton. Oh tak dah. Paku rabang. Uyo rendah. Nah ni daripada syurga. Nah hanuk maksudnya benda yang sangat wangi minal jannah daripada syurga. Nah lalu disapu pada roh orang mukmin yang baru mati tadi. Nah tak kira mau mati dia Palestin, mau mati di Mesir, mati Kuala Lumpur, mati Mane, mati Banggodona, mati Banggo Katung lah tak peduli. Baru orang-orang beriman, mari malaikat ambil sapu, minyak wangi dan pakaian syurga. Lalu dibawa dan lalu ikut setiap lapis langit. Nah, kan kita dengar kan? Ada 2 cerita naik langit ni kan? Hak kita semua dengar lah kata anu. Kalau sama-samanya cerita Isra' Mi'raj. Selagi cerita Hayop Pink naik. Baik. Siapa dah? Tu tak betul tu. Hak betul ni. Cerita Hayop Pink tu tak ada lah kitab-kitab hadis. Hak roh orang beriman naik ke langit adalah kitab hadis. Okey? Kita lah tu kaki. Tu bertuahnya kita dah. Orang pilihan apa? Kerana kita jadi umat Nabi Muhammad SAW, Allah muliakan kita. Jadi bila sampai langit yang pertama, dia ada penduduk dia. Setiap lapis langit ada malaikat duduk. Nah, yang diberitahu kita dalam hadis malaikat. Dan alien ada, alien. Alien ni Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Benda yang tidak diceritakan dalam Quran dan hadis, kita jawab boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, kita tidak mengetahui. Allah yang meliputi segala pengetahuan. Faham lagi? Tak usah baloh. Boleh jadi ada penduduk di langit yang tidak sampai beritanya kepada kita. Bukan semua Allah beritahu kepada kita. Faham? Jadi bila sampai langit yang pertama, kecoh. Setiap lapis langit tu kecoh malaikat. Kecoh ke mana? Pakak mari tengok dan berkata, roh siapakah yang sangat molek ini? Roh orang yang beriman. Boleh tak kami nak tupang, nak ikut attack, nak ikut naik bergaruk? Nampak? Dia pakat aruk. Siapa ketunjuk neraka dan syurga. Kemudian diturunkan semula, duduk dekat dengan kubur sejauh mata memandang, lebih kurang suku kilo atau setengah kilo, jauh mata memandang dalam hadis kata. Tak sebut kilo, faham? Sejauh mata memandang. Bila datang jasad orang usung, buat mari duduk celah kain kafan. Tunggu muka wan akhir siapa? Tuftanul mu'min fi kuburihim sab'a layal. Dipitnahkan orang beriman di alam barzakh mereka itu 7 malam. Wallahu a'lam, lebih pada itu kita tak berani tambah. Semayanglah. Tak dang semayang, berdiri menghormati. Berdiri menghormati. Dah tu orang selawat. Sallallahu ala Muhammad. Setengah ulama berkata sunat berdiri. Apa? Seolah-olah Nabi ada. Nabi mari, Nabi tak mari. Faham? Kenapa? Memuliakan. Tuang tak ada pun memuliakan. Hukumnya dapat pahala. Siapa memuliakan Rasulullah dapat pahala. Tak tengok pergi Nabi, pergi tengok pintu kubur dia Madinah, dapat pahala dah. Kerana apa? Kerana semua itu
takrim, memuliakan Rasulullah. Dah. Bila kita boleh duduk semula? Bila jauh dah. Kita tengah minum air, duduk tawakal tepi jalan, orang bawa jenazah. Jenazah, kita pun bangun. Faham? Bangun. Jauh dah, duduk semula. Bukan bangun pakai esok. Faham? Adalah semini. Lengah tak semini? Tak, jarang kau buat tau. Tak ada kau buat pun. Kau kuat kau tengok gitu. Kalau lalu jenazah belakang kau pusing gitu. Apa dia ke? Apa dia? Itu lah. Dia malah tak tanya pun. Nampak tak? Dah ada kau tak tengok dia. Dia minum air kedai, kau lalu jenazah belakang, dia tengok. Buat dok. Faham? Bukan aku, bukan. Dia dulu. Nah. Kafa bil mauti wa'iza. Memadalah kematian itu kalau kamu fikir dia menjadi satu penasihat, pengajaran. Tak? Sebab tu siapa yang nak lembut hati? Ada dulu orang tanya, nak lembut hati nak buat apa ni? Banyak cara. Antaranya ada dua mudah nak lembut hati. Satu, ziarah kubur. Yang kedua, sapu kepala anak yatim. Tahu ada anak yatim? Buka piyah dia, kalau pakai piyah, kalau pakai topi sudu, cabut topi sudu, sapu kepala. Dalam hadis dhaif, okey, ada kata setengah ulama hasan li ghairi, hasan juga tapi dengan ada syawahid, banyak yang membantu, banyak diriwayatkan, jadi martabat naik kepada hasan. Siapa sapu kepala anak yatim, kena 1000 lah rambut pada tangan, apung 1000 dosa. Kena jenis anak yatim tu rambut lepas sikit, 3000 kena ditapak tangan, 3000 dosa. Tapi jangan pula nak pergi main porong bawa anak yatim. Lepas main porong ambil anak yatim rasuk kepala. Faham? Takut tujuan kita memperkecilkan dosa kepada Allah, takut dak apung tu. Sebab tu anak yatim ni yang belum balik, dia gosok kepala anak yatim hak tua dah. Tak, memang anak yatim sungguh, tapi 83 umur. Culang rambut tu dia biar tekuk ni aja. Dia sapu datang skepeng dak gugur dosa. Faham lagi? Dah kepala otak je telur ayam. Kemudian sabda Nabi SAW, iza ra'a ahadukum imra'atan hasna wa a'jabathu falyati ahlahu fa innal bud'a wahidun wa ma'aha mislul ladzi ma'aha. Rawahul Khatib an Umara. Apabila terpandang seorang kamu akan perempuan yang cantik, tiba-tiba diperkenankannya akan perempuan cantik, oleh itu naklah datang ia orang kepada isterinya buat menyampaikan hajatnya, kerana farjun itu bermacam jua, bagaimana di sana begitulah di sini. Maksudnya mengarahkan kita kepada menjauhkan zina ataupun untuk mengambil yang halal. Baik, apa maksud hadis ini? Ini hadis sahih. Nabi kata, iza ra'a ahadukum imra'atan hasna, apabila melihat oleh seorang kamu akan perempuan yang cantik. Kerana panggil comel. Nampak? Tengok perempuan comel, tengok perempuan lawa, fa'ajabat, maka a'jabathu, kecantikan perempuan itu menjadikan kita terpinga-pinga. Maksudnya tu a'jabat, faham? Lawa, tu a'jabat tu. Falyati ahlahu, baliklah kepada isterinya. Fa innal bud'a wahid, kerana daging itu satu saja. Bud'a itu 4 potongan yang ada pada batang tubuh. Wa ma'aha mislul ladzi ma'aha. Dan apa yang ada pada perempuan cantik di tengah jalan kamu jumpa ini sama dengan yang dipunyai oleh isteri kamu di rumah. Faham tak tadi? Kita faham? Kita jalan-jalan tengok bandar,
comel rupa lawa rupa ni. Faham lagi? Kalau begitu kena ingat yang ini haram, kerana dia tidak halal bagimu, bukan isteri kamu. Di mana yang halalnya? Di rumah. Itu maksudnya. Jadi jangan terbawa-bawa bila kamu pandang perempuan yang cantik, lalu kamu menghayalkan perkara yang haram dalam ingatan kamu. Itu maksud dia. Bukan kita nak pergi raba dah. Biasanya kita bila tengok lawa gitu, oh lihat ni baru dah. Oh ni dah. Hari ni kalau boleh aku dah pergi kuliah dah. Faham? Jadi dia koyak, duk main koyak. Faham? Ni kalau aku boleh gini dah kerja dah, kedai jual rumah tu. Faham? Kenapa? Diganggulah fikiran dia oleh kecantikan perempuan itu. Itu dipanggil fikir yang membawa kepada dosa. Nak? Jadi kenang gua ni lawa, comel, power. Hak di rumah kamu samanya dengan hak sini. Palingkan pandangan kamu ke arah yang lain. Kullil mu'minin, katakan wahai Muhammad kepada laki-laki yang beriman itu, yaghudduna min absarihim, supaya mereka memalingkan pandangan daripada melihat perempuan yang cantik itu. Faham? Dalam Quran itu tak kata perempuan daripada yang dilarang. Termasuk kecantikan wanita yang ajnabi, yang bukan mahram. Kita ada bini dah orang lelaki, lepas tu kita tengok perempuan lawa tengah jalan, kita heran pula. Saya jawab, rasa suka pula, seronok tak? Nyakit sama je. Faham tak lagi? Nyakit sama ke tak sama? Sakit, benda penyakit yang sama. Ada bini dah, jumpa pula muslimah, kalau tak bunyi mulut pun comel. Jangan tengok lama, nanti kamu akan rendahkan apa yang ada di rumah. Faham lagi? Jadi kalau mengganggukan nafsu syahwat kamu, maka tunaikan syahwat kamu dengan yang halal di rumah. Dah sama ni comel, ada rumah kurang tak? Nabi pun jawab, fa innal bud'a wahid wa ma'aha mislul ladzi ma'aha. Benda yang orang duduk nak sangat tu ada belaka. Faham tak ni? Faham tak ni? Mu jamak bila mu nikah dapatlah orang perempuan, mu tengok tak badan dia. Mu suka kali benda. Tahu dah badan. Mu pergi jawab jimat, kata badan dia. Mu suka mana? Telinga je lo, telinga, dagu, siku, buku lali, lutut ke benda? Ke keting? Dada. Tak apa, tak betul dah tu. Faham? Tak? Betul dah tu. Gahi dada dah. Pakai maflar Palestin tu. Israel kata set ni kita boleh dada ke ya. Faham lagi nampak? Apa nak perang habis gambar dada. Habis cuma lagi habis. Boleh gambar dada. Apa dia jujur. Faham? Gitu orang lain jangan muntah sawat lebar dah. Faham lagi? Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok kaki belaka tu. Nampak tak? Kalau geng-geng hok kaki jenis bawa lori bawa apa dua anak. Tok Imam sebelah. Dia minat lagi. Benda gitu. Jadi balik di rumah kalau mu kata anu lawa di rumah tak lawa mana beza. Sama saja benda hak mu nak 2-3 perkara tu di rumah ada juga. Nampak tak? Wa ma'aha mislul ladzi ma'aha. Apa yang ada pada perempuan di tengah jalan ni ada di rumah mu ada dah bini mu. Barang tula je, bukan barang lain-lain. Faham tak lagi? Hak tengah jalan ni putih tak? Tutup api. Habis cerita. Maksudnya di sini bukan Nabi nak gorak. Jangan buat yang haram. Yang halal itu ada di rumah. Faham tak lagi? Apa benda tak? Nafsu kita sama saja. Masa nak tu jangan, bila boleh hak dulu. Faham? Tengok pada nak tu jangan, pujuk je seminggu, pujuk. Faham? Tengok pada khabar tu nak ke isteri tu, dari minggu lepas duk main mesej. Daripada Kota Kinabalu, duk airport tu berapa kali mesej.
Nampak lap you 13 jam perjalanan nak sampai kereta dengan bah pada mu dalam 5 minit siap. Itulah nafsu dia panggil. Soalan seterusnya, iza ra'a ahadukum bi akhihi bala falyahmadillah wallahu a'lam. Sebelum kita jawab soalan, kita lancarkan pungutan derma untuk tabung pengurusan masjid Jami' Bangor Peradun Mane kita ini untuk kepentingan maslahat qaryah tempatan sekitar masjid juga. Gerak-gerakkan tabung kanan ke kiri, kiri ke kanan agar dapat masing-masing beri sumbangan dalam tabung. Bagi yang nak beri sumbangan melalui online, RHB Bank, nombor akaun 2130-6160-019950. Nombor akaun elektrik bil TNB-nya akaun 2207-8086-4306. Kedua-dua akaun bank masjid dan akaun bil elektrik masjid kita letakkan dalam Facebook saya. Pergi kepada kuliah Maghrib Banggul Peradun Masjid, ada kita letak di bawah. Dalam TikTok pun kita letak, dalam YouTube pun letak, dalam Facebook pun letak. Kita tak buang dah. Siapa yang nak menderma online sampai bila-bila pun boleh. Okey. Kita tengok soalan orang Banggul Peradun. Saya jual ayam, lalu ada customer saya tak ambuh hati dan pedal. Dia suruh bagi saja ke orang, lalu saya pun bagilah ke orang. Tapi orang yang saya bagi itu dia buat lauk jual tengah hari, lalu dia jual. Jadi apakah hukumnya Ustaz? Baik, kita jual ayam. Okey, kita jual ayam. Bila kita minta ayam seekor, tuan ayam pun ambil potong-potong. Pedal kita kata tak ambuh. Mari seorang lagi pedal tak ambuh. Faham lagi? Akhirnya adalah sekilo pedal, beri ke orang. Orang yang dapat pedal percuma itu dia pergi basok bubur dalam jualan. Faham lagi? Hukumnya harus. Yang tak boleh jual binatang korban. Dia masuk korban, daging korban dia pergi jual. Hukumnya haram. Faham lagi? Kita dapat hadiah, kita jual. Kerana kalau tak makan, tak habis. Dia buat, dia ada kedai makan, dia masuk dalam periuk, jadi pedal tu masuk dalam kuah roti canai. Dia pun menega. Hukumnya harus. Okey? Saya jual barang basah ada tebuan. Kadang-kadang saya kena ketik sengat tebuan, pergi cocok sejarum di klinik. Boleh tak saya bunuh tebuan untuk tidak kena sengat lagi? Hukumnya asalnya lebah tebuan ini tidak dibunuh, biarkan pada habitatnya. Tetapi jika menolak mudarat boleh. Faham lagi? Sama macam binatang lain yang tidak disunatkan bunuh. Bila dia boleh memudaratkan, maka boleh kita bunuh. Apatah lagi setengah ulama masukkan tebuan ini dalam binatang berbisa. Binatang berbisa, binatang yang sunat bunuh. Bolehkah kita ziarah kubur ibu bapa kita dalam keadaan sedih meratapi mereka, dan salahkah kalau kita rasa macam tak percaya dia boleh pergi secepat itu? Baik. Boleh tak kita pergi ziarah kubur ibu bapa kita, kita menangis dan kita sedih? Okey. Bila berlaku kematian, boleh menangis, boleh sedih. Ingat tu dah. Ramai orang salah faham, dia ingat haram. Malam ni kemah lalu dok. Ingat bila berlaku kematian harus bersedih, harus menangis. Faham? Yang haram ialah niyahah. Bahasa lama biji sabak. Kalau kita learning
mengangkat-ngangkat suara tepik menolong. Itu yang haram. Ada beza tak situ? Menangis dengan tepik menolong. Ada beza? Tepik menolong tu niyahah. Nabi kata la'anallahu naihah wan niyahah. Allah Ta'ala, Nabi kata, melaknat akan orang yang bertepik masa kematian, orang yang berteriak akak suara, dan Allah laknat juga suara tempikan itu. Jadi kalau menangis saja macam biasa kerana bersedih hati, hukumnya harus. Dalil harusnya Nabi pernah beberapa kali sedih ketika kematian. Antaranya Nabi sedih kematian anaknya Ibrahim, umur 2 tahun, demam panas, wafat, meninggal dunia. Ada satu riwayat menangis. Dan Nabi pernah menangis ketika sahabat yang bernama Uthman bin Maz'un meninggal dunia. Uthman bin Maz'un radhiyallahu an, Nabi rapat dengan dia. Dia meninggal, Nabi menangis. Nabi menangis. Nabi pergi dan Nabi cium Uthman bin Maz'un sambil menangis. Hadisnya riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala Uthman ibn Maz'un wa huwa mayyitun wa huwa yabki, atau kama qala. Sungguhnya Nabi SAW mencium akan Uthman bin Maz'un yang telah menjadi mayat, dan adalah Nabi pada ketika itu menangis. Jelas tak lagi? Hukumnya boleh. Lepas pada tu sahabat mari tanya, ya Rasulullah, kamu kata Allah laknat orang menangis kalau mati, kamu menangis tak apa pula? Sahabat mari komplain. Kalau kita tegur itu berigat lalu. Nampak? Tegur gitu, esok sabar lalu. Nampak? Pulih lah korban. Nabi kata yang aku larang itu ialah mengangkat suara berteriak cara jahiliah. Adapun hati bersedih itu adalah fitrah manusia, dan mata mengeluarkan air mata adalah tanda kesedihan. Boleh. Jadi kita faham dah mana yang dilarang, mana yang dibolehkan. Adakah menangis itu melawan qada dan qadar? Tidak. Kerana fitrah manusia dia sedih dengan kehilangan sesuatu yang dia suka. Tak usah kata mati orang mak ibu bapa. Ada orang mati kucing. Ada menangis? Kucingnya. Dia kasih binatang. Kalau orang kafir menangis mati babi. Babi dia mampu. Dia menangis tak? Orang Islam dia mati kucing. Dia sayang ke kuda dia. Tidak salah. Okey? Tapi kita kena redha dan bersabar. Apa makna redha? Hati kita redha. Allah telah tentukan kematian ibu bapa kita, walaupun dalam keadaan kita tidak bersedia menerimanya. Kerana apa? Inna lillah. Semua kita kepunyaan Allah. Apakah hukum kita pakai shampoo yang membuatkan ia boleh bertukar warna putih pada warna hitam kepada rambut kita? Rambut kita putih jadi hitam. Jawabnya tengok dulu. Kalau rambut kita asal hitam, kena bedak jadi putih, pakai shampoo hitam semula, hukumnya harus. Dah rambut kita hubang, letak shampoo jadi hitam dah. Dengar baik-baik. Siapa yang sudah beruban rambutnya, boleh dia mewarnakan rambutnya dengan warna atau dye yang halal. Pandangan jumhur ulama majoriti ialah dengan warna selain hitam. Adapun warna hitam haram hukumnya. Pendapat yang mengatakan tidak haram mendai atau mewarnakan rambut uban dengan berwarna hitam adalah pendapat yang dhaif. Itu pun bukan harus makruh. Okey, dua orang ulama lebih kurang yang terkenal mengatakan makruh dai rambut uban dengan dai warna hitam. Adapun majoriti haram. Jadi dai lah dengan warna selain hitam, warna coklat, warna perang, warna dark tan, warna kekuningan, merah dan sebagainya.
Apakah hukum guna ubat ulcer mulut masa puasa? Boleh guna sebarang ubat dalam mulut selagi tidak menelannya. Kalau menelan lebih daripada halkum, batallah puasa. Kerana bila kita masukkan suatu ain melepasi daripada halkum, maka batal puasa. Tapi letak dalam mulut tak batal. Letak dalam mulut, kerana apa? Lidah kita luka, kita letak dalam mulut, kita tak telan ubat, tidak batal. Kalau jenis telan obat benda tu, obat cimani telan, batal puasa. Obat sakit sakit perut telan, batal puasa. Demam makan obat telang, batal puasa. Kalau jenis tak telang, lama atas lidah, lama atas gusi, kepik celah gigi, bubuh bau atas lidah, bubuh celah langit-langit, tak telang, tidak batal. Apatah lagi kalau lama di luar, tak batal. Saya Musairi, bekas pelumba basikal kebangsaan. Hebat dia ni. Orang kuat kayu basikal. Saya ada dua soalan. Macam mana kerja saya menjadi pengulas sukan berbasikal, host TV, sukan untuk berbasikal dan sebagainya. Pengacara sukan basikal dan lain melibatkan atlet yang acara basikal terdedah aurat. Adakah saya juga tergolong dalam dosa yang mana acara ini terdedah aurat yang terbuka walaupun saya dibayar gaji oleh penganjur? Saya terpanggil untuk buat kertas kerja mendirikan sebuah keperluan atlet berbasikal di negeri Perlis. Saya diminta untuk buat velodrome, itu basikal, stadium basikal yang mana atlet lumba basikal dan komuniti setempat dapat mengenakan velodrome. Di sini juga akan melibatkan pengguna velodrome, juga akan terdedah juga aurat mereka bila mereka menggunanya. Sedangkan saya akan dibayar kerajaan untuk projek tersebut. Sedangkan adakah boleh saya teruskan projek ini atau tidak? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Baik. Dia bekas pelumba basikal kebangsaan. Jauh ni dia puh ni. Ke dia mari mana ni? WhatsApp. Baik. Yang haram ketika bersukan bukan diri sukan tu, tapi perbuatan melanggar garis panduan syarak, hak tu haram. Contoh orang main bina badan. Bina badan tidak haram. Dia bersenam, angkat besi mengikut cara kaedah yang betul, boleh membesarkan bahu dan lengan. Itu panggil bina badan. Tak haram. Bila badan dah besar, dia pun buang kain pelekat, buang seluar panjang, pakai spender saja. Hak tu yang jadi haram. Kerana apa? Kerana menutup aurat itu suruhan agama. Dia tinggalkan suruhan agama, dia tunjukkan benda yang dilarang agama. Situ haram. Maka dalam sukan berbasikal tak ada benda yang haram, melainkan pendedahan aurat. Tak ada kaitan dengan basikal sebenarnya. Kerana apa? Kalau kita memakai seluar panjang, boleh tak berkayu? Okey, kalau sukan lumba basikal ketika musim sejuk, contoh kalau di Belanda, kalau di Poland, kalau di Belarus, kalau di Rusia, kalau di Norway, kalau di Finland, kalau di Sweden, kebanyakan tahun mereka menggunakan seluar panjang. 6 bulan akan pakai seluar pendek. Maknanya ketika seluar panjang, mereka masih boleh memecut. Masa sprint masih dapat 68-72 km sejam berseluar panjang. Maknanya di sini tak ada masalah kalau kita sepatutnya sebagai negara umat Islam menetapkan garis panduan menutup aurat. Betul tak? Sebab tu yang terbaik sekali dalam sukan ini, waktu tutup aurat, sukan dia. Tak ada pun isu tak tutup aurat, sukan dia. Bukan snooker. Pakai luar panjang, baju lengan panjang, tak. Comel loteng pula. Tak. Dia tak ada isu dia. Muncul dia buat peraturan gitu. Kalau dia buat kena pakai spender snooker. Jadi kita ni ikut peraturan sangat yang sebenarnya baik. Tak apalah, kita tinggal lagu tu.
Nah, okey, kita jual basikal lumba. Kita order yang terbaik kepada orang yang minat lumba basikal. Maknanya tak berdosa pun. Kerana setiap orang yang nak naik basikal, dia yang wajib nak tahu di mana patut dia pakai pakaian yang boleh dedam aurat, di mana tak boleh. Faham tak lagi? Orang yang jual basikal tak terlibat. Kerana orang yang beli basikal boleh jadi dia tutup aurat, boleh jadi dia buka aurat. Bila boleh jadi dua-dua, maka penjual tidak wajib memberitahu. Sama macam orang jual baju dalam kat pasar minggu. Ada orang jual baju dalam? Jual beras. Hak jual tu wajib tak khabar ke mokcik, molong hak beli tu. Molong kalau pakai baju dalam ni kena pakai baju pula dek luar. Kena kata gitu. Dak molong tu kena tahu dah. Tak boleh pakai bra saja gitu baik luar. Faham lagi? Nampak aurat, okey? Maka gini, kalau kita tengok apa bahagiannya. Kalau kita bukan bahagian yang meletakkan supaya mendedahkan aurat, kita tidak haram. Kita terlibat dengan lumba basikal, kita terlibat dengan program yang ada di sana perkara maksiat, itu saja. Maknanya kita terlibat dengan benda yang tidak elok. Tapi kalau kita melakukan benda yang haram, tidak. Saya tak berani nak kata lah. Faham? Dia program lumba basikal, bukan program mendedahkan aurat, program lumba basikal. Faham? Kita tak berani nak kata gajinya haram, tapi dia terlibat dengan program yang di dalam itu ada perkara yang maksiat dilakukan, iaitu pelumba tidak menutup aurat. Faham? Begitu juga dengan buat velodrome. Velodrome ni tempat basikal yang track, basikal track tahu tak? Basikal ni indoor dengan outdoor. Outdoor tu maknanya road race. Lomba di luar atas jalan raya. Kalau velodrome itu nama bagi venue, bagi satu kelengkapan untuk perlombaan track. Track tu di dalam stadium tertutup. Kalau velodrome bermaksud dia mempunyai ketinggian yang condong. Itu makna velodrome. Okey? Jadi tidak salah. Buat velodrome tak salah. Dia buat dewan badminton tak salah, kerana orang yang akan main badminton boleh pakai track seluar panjang, boleh seluar pendek. Maka yang buat tidak salah. Faham tak lagi? Soalan seterusnya. Kita belajar seni pertahankan diri, hukumnya harus ada syarak. Apa hukum kalau kita berlawan jadi ada patah dan sebagainya? Hukumnya harus. Faham lagi? Kerana apa? Bila kita belajar seni mempertahankan diri, dia akan menjadi kekuatan bagi individu dan masyarakat. Mana lebih ramai dalam masyarakat orang yang pandai ilmu pertahankan diri, maka lebih selamat masyarakat itu daripada gangguan. Contoh, okey, kemudian bila kita berlatih ada terjadi kecederaan, hukumnya harus. Bukan harus mencederakan lawan, berlaku kesilapan, cedera. Sebabnya latihan itu tidak mencederakan. Sebab tu ulama kata mesti kena ada fasilitis yang betul, mana memakai alat-alat yang betul. Tapi terjadi kemalangan, tersepak kena juga pada kaki, patah kaki, maka dimaafkan. Faham lagi? Tapi kalau saja-saja macam perlawanan tumbuk muka, itu awal-awal lagi dilarang, kerana Nabi melarang tumbuk muka. Maka sekalian sukan yang jenis tumbuk muka mesti pakai pelindung supaya tak masuk dalam ancaman hadis. Larangan memukul muka. Okey? Sikit lagi. Buat cabutan bertuah motosikal, ada orang kata judi sebab jual baju. Apakah itu dinamakan menikam nombor? Kerana orang beli baju sebenarnya nak dapat motor. Okey? Ramai yang tak sanggup nak beli baju yang modelnya murah saja, dan pihak penganjur pun mungkin tidak akan buat hadiah besar kalau tak ada duit beli baju itu. Dia begini. Bagus dia soal aku ni. Kita nak buat cabutan bertuah, kita jual baju. Siapa yang daftar dapat baju. Okey?
Yang bolehnya begini, berapa harga baju? Biar contoh saya, RM30. Okey? Faham lagi? Siapa nak beli baju, ni ada event ni, RZ ke Waisuku ke pandai lah, untuk skuter ke kau pandai lah. Faham? Buat event, siapa nak daftar datang. Siapa daftar dia layak mendapat cabutan bertuah menyertai. Okey. Okey, caranya hendaklah beli baju. Bila dia beli baju, RM30 itu memang harga baju. Faham? Maka siapa yang membeli sesuatu barangan, kemudian syarikat itu atau kedai itu buat cabutan bertuah, maka dapat hadiah, hukumnya harus. Yang tak boleh ialah selain daripada harga baju, harga cabutan bertuah asing. Harga cabutan bertuah dibayar pula, maka siapa yang bayar harga cabutan bertuah, dia tak dapat apa-apa dah. Cuma dia ada peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Dan hadiah itu dikumpul daripada harga cabutan bertuah yang dibeli oleh 5,000 orang tadi. Contohnya, harga cabutan bertuah RM50 kuponnya. Faham lagi? Jual kupon. Tak dapat apa, dapat kupon sekeping. Kalau kamu bertuah, dapat hadiah. Hadiah nanti daripada duit yang dapat daripada kupon orang lain. Itu hukumnya haram. Kerana orang yang tak bernasib baik, bila cabut kuponnya tak betul nombor, maka rugi dah RM50, dapat pada orang yang buat balik motor. Hukumnya haram. Faham lagi? Soalan seterusnya. Bolehkah orang Islam jadi juru nikah agama lain? Pula dah. Orang Islam jadi tukang nikah orang kafir, seperti yang padri buat. Apakah hukumnya? Mana boleh orang Islam menikahkan orang kafir? Yang boleh orang Islam menikahkan orang Islam. Okey? Orang Islam menikahkan orang Islam. Dalam Islam hanya memberi kelonggaran begini. Bila orang kafir bernikah dalam masa kafir, dalam masa dia Kristian, dia berkahwin suami isteri, bernikah di gereja, dinikahkan oleh padri, makna ada ikhtiar pernikahan, ada ijab kabul di sana. Bila kedua pasangan suami isteri ini masuk Islam, maka Islam beri kelonggaran, tak wajib lagi berkahwin dalam Islam, diiktiraf. Faham lagi? Tetapi tak boleh orang Islam pergi akad nikah orang kafir, tak boleh. Faham lagi? Hukumnya haram. Orang tua yang bertongkat dengan hanya mampu berpaut dengannya ataupun benda-benda lain, berdiri dan bergerak, adakah masa solat dia boleh duduk atau wajib berdiri juga? Siapa yang tak boleh berdiri, melainkan kena pegang dinding, wajib berdiri pegang dinding. Kerana asal solli qa'imah, semayanglah kamu berdiri. Kata ulama, walaupun dengan berpegang. Nampak? Walau kana ala timad, walaupun atas sandaran berpegang. Maknanya wajib diri walaupun pegang tokat. Walaupun pegang bangku, pegang pagar, wajib diri. Pegang pun tak boleh, huyung hayang. Pakon ida, baru semayang duduk. Okey? Soalan seterusnya. Mana afdal solat duha 4 rakaat siang hari, ada tahiyat atau awal atau tanpa tahiyat awal? Yang afdal ialah ada tahiyat awal. Faham? Kita nak buat semayang 4 rakaat siang hari, boleh buat 2 cara. Buat 2 rakaat salam boleh, lepas tu 2 rakaat lagi salam boleh. Siapa yang nak buat 4 rakaat terus 1 salam boleh. Apa cara dia? 2 cara. 4 rakaat 1 salam, tak ada tahiyat awal, terus tahiyat akhir boleh. Atau buat macam semayang zuhur, ada tahiyat awal pun boleh. Mana afdal? Seperti semayang zuhur, ada tahiyat awal, afdal. Soalan seterusnya, pernah berlaku saya singgah di suatu hentian untuk solat jamak qasar. Sekumpulan baru nak mulakan semayang, saya pun ikutlah niat jamak qasar, tetapi rupanya imam itu semayang tamam. Guana perlu saya buat? Teruskan semayang tamam bersama imam. Okey? Soalan seterusnya,
Solat jemaah mana lebih baik antara solat di surau dekat dengan rumah yang jemaahnya kurang berbanding solat di masjid yang jauh dari rumah tetapi jemaahnya ramai? Adakah berdosa kalau saya berjemaah di masjid menyebabkan jemaah di surau makin berkurang jemaahnya? Jawabnya tidak berdosa. Yang berdosanya kalau kita pergi ke tempat yang jauh, tempat yang dekat tak boleh didirikan jemaah. Faham? Zaman dulu tak banyak masjid. Zaman sekarang banyak beribu-ribu masjid. Okey, orang mana semayang di Rusila, orang Rusila semayang di Rumah Muda semayang Koliba, orang Koliba semayang Ladang, orang Ladang semayang Cabang 3, Cabang 3 semayang orang Pelang. Tak ada masalah. Semua dapat dirikan Jumaat belaka. Tak, yang tak boleh kita tinggal masjid kat rumah, siapa tak cukup nak semayang Jumaat, hukumnya haram. Adakah pinjaman peribadi dikenakan zakat jika cukup haul dan nisab walaupun bayaran bulanan dengan bank masih belum selesai? Duit berhutang tak kena lagi bayar zakat. Faham lagi? Tetapi kalau duit kita pinjam, kita jadikan simpanan, maka kena bayar zakat. Faham? Kita berhutang untuk jadikan simpanan, kena bayar zakat. Sebab tu siapa yang draw KWSP tujuan nak bayar hutang, tak kena zakat. Okey, duit dalam KWSP ada RM30,000. Minggu ni dia nak pergi ambil RM1,000. Sebab apa? Sebab dia ada hutang orang RM1,000. Dia nak ambil RM1,000 nak bayar hutang. Bila ambil RM1,000 KWSP, tak wajib keluar zakat kerana nak bayar hutang. Okey, minggu depan dia ambil lagi RM1,000 pasal bini dia nak beli gelang baru. Faham lagi? Maka kena bayar zakat kerana bukan untuk bayar hutang, untuk joli saja. Faham lagi? Ada tak soalan lisan? Cepat. Adik. Cepat, siapa nak tanya lisan? Ya? Isteri anak tiri. Tak faham. Menantu tiri. Menantu tiri bukan mahram. Okey? Bukan mahram, menantu tiri. Menantu je mahram. Faham? Okey? Lagi soalan? Kubur ayah. Tak tahu di mana tempat sebetulnya kubur ayah. Benda soalan dia. Kita nak pergi kat kubur, tak boleh pergi, tak tahu. Tapi memada jika pergi ke tempat tanah perkuburannya. Sebab kita tak tahu kat mana kubur ayah. Kita pergi kubur orang lain. Jadi kita duduk pada pintu perkuburan, kita beri salam dan berdoa di situ sudah memadai. Okey? Lagi soalan? Cepat. Ambo awak nak balik. Apa dia? Cabutan bertuah. Okey. Baju 30 riyal saja. Nak, tapi ceket 50 contoh. Kita berasa tak sedap, berasa gerak 20 lagi bayar bertabutang bertuah. Nak, jangan ambil. Kerana meragukan. Okey? Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Pada pihak kita lah. Berasa tak sedap. Bila tak sedap, Nabi kata tinggalkan hak rasa tak sedap. Mana jangan terlibat. Ada pun kita tak pasti lagi riba ke tidak, jangan laju mulut. Okey? Kalau pasti, baru boleh kita kata. Sebab dia meragukan. Kalau harga
harga t-shirt betul RM50, okey lah. Tengok dengan nilai t-shirt tu, dengan kain je. Tak, orang mana sabar RM50. Tiba-tiba bayar harga t-shirt RM50, dapat t-shirt harga RM10 je. T-shirt gini, faham? Rasa-rasa macam RM40 lagi ni, takut bayaran macam hutang betul. Wah, dah sedap lagu ni. Tak, Nabi kata, tinggalkan. Nak, jangan libatkan diri. Nampak lagi? Lagi soalan. Ya. Mana? Itu hak kedai tak ada masalah. Faham tak lagi? Kita pergi kedai Sabasung ke kedai Gucci ke apa, siapa yang beli barangan RM100 ke atas layak menerima cabutan bertuah. Tak apa. Asalkan apa yang kita bayar itu dapat barang. Tak boleh kita bayar tak dapat barang semata-mata pertaruhan cabutan bertuah. Haram hukumnya. Nah, atas tuang kedai kat anda dia. Okey, beli bawah pada 50 tak dapat cabutan bertuah. 50 ke atas pun dapat. Kau anda kedai dia. Faham lagi? Lagi soalan. Ada lah. Ya. Kita jual duit lama pada orang yang collect duit lama. Hukum jual duit ini kalau laku lagi pada pasaran nilai yang sama, wajib tukar dengan nilai yang sama. Nampak lagi? Itu atas pendapat yang mengatakan mengikut kiraan emas. Kerana emas ini kalau kita tukar emas dengan emas mesti timbangnya sama. Nah, kita pergi patut orang puan kalau pergi kedai emas nak tukar emas baru, nak ambil nak beli emas lama. Faham lagi? Syarat ni mesti emas baru dengan emas lama ni sama berat. Kalau tak sama berat tak boleh. Emas kita pakai 10 amah. 10 gram lah senang, 10 gram. Dah, contoh 10 gram, 25,000. Segram 2,500, segram 250. 10 gram 2,500. Okey? Faham? Mah kita ni 2,500. Mesti mah baru tu 2,500 juga. Faham lagi? Jadi kalau tak sama, kita nak ambil hak baru dengan hak lama. Hak lama kita ni 10 gram. Kita nak gelang baru 15 gram. Biasa gitulah. Jual dulu mah kita pada kedai mah. Dapat duit, baru tambah pula beli hak baru. Baru dibenarkan syarak. Faham? Maka begitulah dengan apa benda ni. Siapa tanya ni? Tadi hak benda ni? Duit lama tadi. Okey. Duit ni laku. Kita pergi beli 10 riyal. Beli kedai mana laku, cabang 3 laku. Pasal duit tu laku lagi. Maka kalau ada orang nak beli 11 riyal, haram jual. Faham? Wajib kita beli 10, dia 10 atas. Faham tak lagi? Okey? Kena faham lagu tu. Tapi kalau duit itu sudah tidak dijadikan duit penjualan. Duit tahun 1880, 1913 contoh. Sekarang nak beli tak laku dah. Ada orang nak beli RM1 tu dengan harga 100, harus. Ni kerana bukan tukar nilai dah. Faham tak lagi? Sama, biar nak setuh juga. Sama dengan hukum tukar seling. Duit seling orang kedai-kedai kan dia nak seling banyak. 100 riyal sehari nak buat jual hari ni. Esok 100 riyal pula. Maka kalau kita pergi tukar di bank, bank ambil apa riyal ni? Kita beri 100 riyal duit kertas, dia beri kita duit seling apa riyal? Dia ambil berapa riyal? 3 riyal atas 100. Tak ambil? Tak ambil boleh. Kalau orang ambil, haram. Faham tak lagi? Kita bagi 100 duit kertas keping, dia bagi kita duit 50 sen, seling nak buat niaga RM100. Hak tu wajib. Faham? Tapi ada orang dia ambil upah dah situ. Siapa nak tukar 100 seling, RM97. Makna kita beri 100 RM100, kita dapat shilling RM97. Haram. Tak boleh. Mesti beri 100 juga shilling, upah kemudian suku RM3. Harus. Faham tak? Bukan dia larang tukar, dia ada alternatif. Okey? Lagi soalan. Jadi nilai serial ni nak bayar RM2,000.
Dia tukar sia dengan sia dulu, upah ambil dapatkan duit ini 1,000, dibolehkan. Okey, macam beli tahi, tak sah. Suka pula dah. Orang beli ayam, beli puyuh. Tahi dia kau buat benda? Buat baja. Jangan beli tahi. Syarat sah dalam mazhab Syafi'i, mabi' barang jualan tak ada najis. Kalau mutan najis sah jual beli. Cakur kena najis, sah jual beli. Ni najis, zat najis, tak sah jual beli. Tapi nak buat mana? Upah kaut najis peloyak. Maka upah harus. Jual beli tidak sah kerana barang tu najis. Faham lagi? Lagi soalan. Adik, tak ada soalan? Cepat. Jangan takut. Gai guna upah hidup. Siapa makan? Ikan makan? Bukan mu makan. Boleh kan? Kita ambil benda yang hidup, kita sakup mulut dia, kita pas dalam air. Ikan makan apa? Ikan makan apa dalam laut? Hak banyaknya. Takkan makan kepuk. Ikan makan apa? Ikan makan ikan. Faham lagi? Ikan makan ikan. Okey, kita nak ngai ikan dia. Contoh, kamu sebut dia, orang pandang kat ngai. Dalam laut. Ikan dia. Mana dia ikan ruang dalam laut? Dalam laut bawah. Wah, tasik ada. Nak ikan kerapu. Kita ambil anak ikan. Kita takar anak ikan. Kita pun bubur mata kain dekat mulut dia, lepas dalam air, makan dia ikan. Pokoknya harus lah. Yang tak boleh kita aniaya ikan. Faham? Bila ikan tak dapat, kita cabut ikan hak hidup lagi, lepas atas darat. Pokoknya haram. Patut lepas mula dalam air. Faham lagi? Bapa mu pergi buat atas darat? Pasal dia makan upah aku. Dia yang buat dalam air, buat atas muka dia. Dia aku tambah ikan buta, aku nak ikan kakak putih. Tulis di papan sekeping, kakak putih saja. Baru ikan buta tak makan. Khianat. Pokoknya zalim, letak atas pengawal panas sampai mati, berdosa dia sampai di akhirat. Okey? Jadi dulu kita ngai gerong, ikan gerong. Gerong belang tu lah, sosok tu. Ikan laut kalau di Cinering tu kat kapal sekarang tu tahun 2003, 2002, besar-besar tu 8 kilo, 7 kilo sekor. Okey? Mari dari laut tu. Kalau kita ngai gerong laut ni kecil, dia 3 kilo ke bawah. Tu ikan darat tu. Kalau pergi mutu ke laut tu. Tapi kalau turun di pelabuhan Cinering tu, ikan besar. Kalau kecil pun 4 kilo, 5 kilo. Jadi kita ngai dulu ikan kunyit. Tepi pelabuhan tu kan ada kan, celah-celah batu tu. Ikan kunyit. Masuk ke dalam mulut dia, keluar ke hidung. Tak kena daging dia. Keluar ke hidung. Cium lepas dalam air. Kalau ada gerong, makan. Jadi tiba ngai 2 jam, dok makan sekarang. Akak tengok upang ada lagi. Cabut molek, jangan bagi pedih dia ni takut sema. Lepas mula dalam air, bau. Dia gitulah. Soalan terakhir. Mana? Tak ada orang kati. Hukum dapat apa? Upah. Gaji. Siapa yang diberi amanah, hendaklah menunaikan amanah. Dia tidak ada salah, dia nak pergi dengar dan sebagainya, sampai masa kena buat kerja. Kalau dia tak buat kerja, dia kena ganti orang. Bermakna jika dia ni diamanahkan dengan upah, dengan gaji, diberi pendapatan sagu hati contohnya, 1,000 sebulan untuk lakukan azan. Sampai masa dia pergi buat benda lain, walaupun benda tu benda agama, tak boleh, kerana dia tidak melakukan apa yang telah diamanahkan. Wa iza tumina khona, tu tak boleh. Apabila diberi tugas, dia meninggalkan tugas.
Takut jadi lagu tu jadi tak molek. Wallahu alam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.